Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita duduk membaca, mengambil faedah daripada buku yang saya susun, iaitulah metodologi memahami hadis. Dan insya-Allah hari ini kita nak masuk pada bab yang ketiga, iaitulah memahami hadis berdasarkan kepada sebab urut. Kalau dalam Quran kita ada sebab nuzul, kalau dalam hadis kita ada sebab urut. Kalau sebab nuzul, peristiwa yang menyebabkan sesuatu ayat itu turun, sesuatu ayat Quran itu turun disebabkannya. Kalau sebab urut pun sama, peristiwa yang menyebabkan sesebuah hadis itu terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia dituturkan oleh Nabi ataupun ia ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sebut di situ sebab al-urud bagi hadis ialah sesuatu yang menyebabkan hadis tersebut muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebab urut ni peristiwa yang menyebabkan sesebuah hadis tu muncul di zaman Nabi. Maksudnya ada saja peristiwa yang menyebabkan sesebuah hadis muncul, tapi bukan di zaman Nabi, di zaman sahabat. Yang tu tak dipanggil sebagai sebab urut, kerana Nabi SAW dah sebut dah hadis tu lama. Sahabat dia tengok satu peristiwa, dia teringat satu hadis Nabi, kan, dia teringat satu hadis Nabi, dia terus bacakan hadis Nabi SAW. Padahal waktu tu Nabi tak ada, Nabi dah wafat. Benda tu bukan sebab urut, itu dipanggil sebab irad. Sebab sahabat membawakan hadis, bukan sebab Nabi membaca ataupun Nabi mengeluarkan hadis tersebut. Sebagai contoh, ada seorang sahabat, kan, ada seorang sahabat, dia melihat seorang pemuda menegur imam pada zaman tu yang bila baca khutbah dia tadah tangan. Pemuda ni bila tengok aja imam tu angkat tangan waktu atas khutbah, dia terus bagi tahu, dia kata qabbahallah, moga Allah memburukkan kedua tangan ni, kerana tangan ini tidak pernah diangkat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. So khatib bila atas mimbar baca khutbah Jumaat, dia tak digalakkan untuk angkat tangan baca doa, dia hanya angkat satu jari je lah, angkat satu jari macam ni je. Baik, ada seorang sahabat tengok benda tu, dan sahabat tu terus bagi tahu. Sahabat tu terus bagi tahu, dia kata, ada pun lelaki ini yang menegur ini, sesungguhnya dia telah melaksanakan apa yang Allah Ta'ala tanggungjawabkan ke atas diri dia. Terus dibacakan hadis, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi
fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Maka dia sebut, dia kata, kerana Nabi SAW telah bersabda, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan jiwanya. Itulah selemah-lemah iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni dibacakan oleh sahabat ketika dia melihat satu peristiwa. Tapi peristiwa tu bukan di zaman Nabi SAW. Peristiwa tu lepas zaman Nabi. Maka itu tak dinamakan sebagai sebab urut. Sebaliknya itu dinamakan sebab sahabat membawakan hadis. Bukan Nabi sebutkan hadis tu sebab peristiwa tu. So kita kena bezakan. Sebab urut ialah peristiwa di zaman Nabi SAW yang menyebabkan Nabi menyebutkan ataupun menunjukkan hadis tu. Okey. Baik. Ia boleh jadi persoalan yang dilontarkan oleh seseorang sahabat ataupun peristiwa yang berlaku sehingga Nabi SAW menuturkan, menunjukkan dengan perbuatan ataupun memperakuinya. Boleh jadi sebab urut berbentuk soalan. Orang datang dekat Nabi SAW, orang tanya soalan dan Nabi jawab. Itu sebab urut lah, sebab ditanya. Ada juga yang berbentuk peristiwa. Nabi nampak satu orang buat benda tak kena dan Nabi tegur. Nabi nampak seorang buat benda tak betul dan Nabi betulkan. Itu juga sebab urut. Itu juga sebab urut. Okey. Kepentingan nak faham hadis berdasarkan sebab urut. Memang penting. Nak faham hadis kena tengok sebab urut. Dengan sebab urut tu kita akan faham konteks. Kadang-kadang tak faham sebab urut akan jadi problem. Tak faham sebab urut akan jadi keliru. Saya bagi satu contoh. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan fayukallimuni fi haula'in natna la atlaqtuhum lah." Atau kama qala. Hadis Bukhari. Nabi kata, kalaulah Mut'im bin Adi ni masih hidup, kemudian dia berunding dengan aku untuk melepaskan manusia jijik ini, aku akan lepaskan mereka untuk dia. Kerana dia, aku akan lepaskan mereka. Bila kita cari-cari, pasal apa Nabi ni nak memuliakan Mut'im bin Adi? Sebab kalau kita tengok dalam sejarah, Mut'im bin Adi ni bukan beriman, tak beriman pun. Mut'im bin Adi ni dia tak beriman pun dengan Nabi SAW. Mati dalam keadaan kufur, jahili. Tapi Nabi SAW dalam hadis ni betul-betul nak memuliakan dia. Tuan-tuan, suara saya okey ke? Kegema? Okey? Boleh dengar? Baik. Saya rasa macam ada lain sikit. Sound system ni ada ubah sikit ke? Ada ubah sikit Sebab dulu bila saya cakap tu dia macam dia tarik suara sikit. Ni saya agak relax sikit lah kan. Baik. Dia mati dalam keadaan dia tidak beriman pun dengan Nabi SAW. Setelah dia mati, Nabi kata, kalau dia hidup, dia berunding dengan aku nak lepaskan manusia jijik ni. Siapa manusia jijik ni? Orang-orang Quraisy yang ditawan di dalam peperangan Badar. Tuan-tuan, kita tahu kan, Nabi SAW masa dekat Mekah, Nabi memang kena tindas dengan orang Quraisy. Sahabat-sahabat Muhajirin memang kena tindas. Sebahagian mereka kena seksa. Nabi SAW sendiri pun diletakkan najis unta, perut unta di atas kepala Nabi waktu Nabi sedang sujud. Kita semua tahu sejarah ni. Bila sampai saja dekat Madinah, datang izin untuk berhijrah, maka Nabi SAW dan para sahabat Muhajirin berhijrah pergi Madinah. Bila sampai dekat Madinah,
Bila sampai dekat Madinah, berlaku peperangan Badar. Pasal apa berlaku perang Badar? Ni 17 Ramadan. Bila 17 Ramadan? Esok lah kan? 17 Ramadan ni perang Badar. Eloklah kita cerita cerita sikit pasal perang Badar. Sebab dekat ni nak masuk 17 Ramadan. Berapa jam ni? 2 jam setengah ni. 2 jam lebih lagi nak masuk bulan 17 Ramadan. 17 Ramadan peperangan Badar berlaku. Peperangan yang kita kata menghimpunkan di antara hak dan batil. Pertempuran yang besar yang mana Nabi SAW sungguh-sungguh berdoa. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah, sewaktu sebelum berlakunya peperangan Badar, Nabi doa sungguh-sungguh ni. Nabi doa, Nabi angkat tinggi tangan sampai selendang yang Nabi pakai itu jatuh. Abu Bakar datang dan dia letak balik. Dia kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala pasti akan melaksanakan janjinya. Sebab Nabi doa kepada Allah, Nabi kata, ya Allah, laksanakanlah janji engkau. Ya Allah, sempurnakan janji engkau untuk menangkan agama ni. Wa illa lam tu'bad fid dunya. Jika tidak, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Dan berlaku perang dan sebagainya. Bila berlaku perang, orang-orang Quraisy ni kalah. Allah Ta'ala hantar malaikat untuk membantu, memberi semangat kepada orang mukmin. Berapa bilangan orang mukmin? Ada yang kata 313, ada yang kata 317, ada yang kata 319. Kenapa beza-beza? Kerana zaman tu mana ada tentera ni tak berdaftar. Dia bukan macam sekarang ada Kementerian Pertahanan. Tak ada. Zaman Nabi SAW tak ada Menteri Pertahanan. Rakyat Madinah itulah yang menjadi tentera. Jadi macam mana nak kira? Perawi agak-agak aja. Ada yang kira yang di Medan. Ada yang kira di Medan aja. Oh, 313. Ada yang masukkan spy sekali, yang Nabi hantar sebagai spy. Dia pun kira juga. Tapi ada yang tak kira, ada yang kira. Ada yang masukkan Osman. Sebab Osman kan tak terlibat. Masa tu Osman tak terlibat kerana isteri dia sakit, kalau tak silap, pun tak terlibat. Tapi Nabi SAW kata dia dapat juga pahala. Dia dapat juga pahala sebab dia ada uzur. Jadi ada yang kira juga, ada yang tak kira. Maka sebab tu berlaku perbezaan bilangan. Berlaku perbezaan bilangan di antara perawi ni dengan perawi ni. Sebab itu Imam Bukhari kata bilangan yang sebenar 311. Kerana yang penting tu bukan nombor. Yang penting tu iman. Sebab ada juga kadang-kadang orang duk main nombor ni. Kita ingat geng-geng nombor ekor je suka main nombor. Tapi ada juga yang main nombor. Dia kata, tuan-tuan, nombor 13, pastikan nombor 13. Nombor 13 ni nombor keramat. Kita kata, tak adalah kot. Yang menentunya semuanya Allah Azza wa Jal, bukan kira nombor. Kan, bukan kira nombor. Ada juga. Kadang-kadang saya pun pelik juga. Kan, baik. Bila berlaku pertempuran, menanglah. Menang. Bila menang, orang Quraisy ni ada yang mati terkorban. Antara yang mati itulah Abu Jahal lah, mati. Ada juga yang ditawan. Yang ditawan ni, yang jadi tawanan perang ni, nak buat macam mana? Orang Islam belum ada pengalaman lagi. Nabi SAW belum ada pengalaman dapat tawanan perang. First time. Maka Nabi pun bertanya kepada Umar, macam mana nak buat ni wahai Umar? Nabi tanya Abu Bakar dulu, macam mana nak buat ni Abu Bakar? Abu Bakar kata, al-mannu wal fida. Kita minta dia ajar anak orang Islam boleh menulis, boleh membaca, dan kita lepaskan. Kita ajar 10 anak orang Islam boleh membaca, boleh menulis, dan kita lepaskan. Ataupun kita minta dia ajar lah. Ataupun kita tukar.
Mana-mana tawanan orang Islam ditukar dengan tawanan orang kafir, dan kita exchange lah, tukar. Umar kata, "Dak ya Rasulullah, bunuh." Nabi cenderung pada yang mana? Abu Bakar. Nabi kata Abu Bakarnya bagus. Turun ayat Quran bagi tahu Umar betul. Ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Tidak sepatutnya bagi seorang nabi itu untuk ada tawanan perang sehingga dia kukuh di atas muka bumi. Maksudnya kena bunuh dulu. Kan? Tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tak apalah yang tu. Cuma tawanan perang ni Nabi pernah sebut pada tawanan ni, Nabi kata, Nabi pernah sebut pada sahabat. Nabi kata, kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup dan dia berunding dengan aku untuk melepaskan ni manusia-manusia yang menjadi tawanan perang ni, manusia jijik ni, Quraisy ni, aku akan lepaskan mereka untuk dia, sebab dia, kerana dia. Kita bila baca hadis ni macam pelik. Pasal apa Nabi ni betul-betul nak menghormati ataupun kita kata memuliakan Mut'im bin Adi? Bila kita baca tengok rupanya hadis ni ada dia punya sebab dia, sebab urut dia. Apa sebab urut dia? Sebab urut dia adalah waktu Nabi pergi Taif. Waktu Nabi pergi Taif, Nabi mencari ruang untuk dakwah di Taif itu dapat tersebar. Kan Nabi dah masa tu lebih kurang dalam 10 tahun ke 11 tahun ataupun 12 tahun berada di Mekah. Nabi dah dakwah dekat Mekah ni lama dah. Kan Nabi dakwah kat Mekah 13 tahun. Lepas daripada 10 tahun tu Nabi tengok, Nabi nilai balik, Nabi analisa balik pencapaian. Nabi rasa tak boleh Mekah ni. Kok mana pun orang tak mau. Yang mau orang miskin, bekas hamba, orang lemah yang tak ada pengaruh. Orang-orang bangsawan tak mau ikut. Jadi tak boleh nak mendirikan syiar dan syariat Islam. Dan Nabi pun pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi jumpa dengan pemimpin dia, Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Nabi pun ajak dia untuk terima Islam. Kisah ni disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dalam Sahih Imam Al-Bukhari disebutkan cerita ni. Nabi ajak dia masuk Islam. Nabi ajak dia supaya dia memberikan tempat kepada Islam ini, supaya Islam ini dapat tersebar. Maka apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Dia tak terima tawaran Nabi. Dia arahkan budak-budak untuk baling batu dekat Nabi SAW. So Nabi pun dibaling batu, Nabi cedera, Zaid pun cedera. Nabi minta kepada pemimpin Taif ni supaya rahsiakan kedatangan Nabi SAW ke Taif. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia bagi tahu siap-siap. Dia tak nak rahsiakan pun, sebab dia tak nak geng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak maulah buat baik dengan Nabi. Maka bila balik ke Mekah, Nabi nak masuk ke Mekah ni tak ada siapa nak bagi perlindungan. Sebab orang Quraisy dah tahu. Oh, Muhammad, engkau cari pengaruh luar ya. Kau tunggu kau balik nanti. Jadi tak ada siapa nak beri perlindungan. Nabi SAW mencari siapa yang boleh digunakan sebagai, orang kata apa, kuasa dia tu, pengaruh dia tu untuk melindungi Nabi SAW. Dan siapa yang bagi? Mut'im bin Adi. Dia kata, Muhammad, dia ni masuk ke Mekah tahta jiwari, di bawah perlindungan aku. Dia masuk ke Mekah, aku bagi jaminan dia akan selamat. Siapa-siapa pun di kalangan orang Quraisy, jangan apa-apakan dia. Nabi SAW
Ingat jasa dia. Bila dia meninggal, Nabi kata kalau dia masih hidup, dia bercakap dengan aku, berunding dengan aku untuk lepaskan mereka ni, aku lepaskan, sebab dulu dia pernah berjasa dengan aku. Baru kita faham. Kalau tak kita pun penin bela-bela kan, pasal apa Nabi SAW nak memuliakan dia ni? Oh, baru kita faham. Bila kita tengok pada sebab urut, kenapa Nabi nak memuliakan dia? Kerana dia pernah berjasa kepada Nabi SAW, dan kita faham, okey, dia pernah berjasa dengan Nabi. Itu contohlah. Jadi kepentingan nak faham hadis berdasarkan sebab urut. Saya sebut di situ, memahami hadis tidak akan sempurna tanpa meneliti sebab urutnya. Antara faedah yang diperoleh daripada kaedah ini ialah, yang pertama, menjelaskan maksud sebenar bagi sesebuah hadis. Kadang-kadang ada hadis yang tak berapa faham bila kita baca. Macam tadi lah, kita tak berapa faham. Kenapa? Pasal apa? Dan bila kita tengok sebab urut, kita faham. Saya bagi contoh yang lain di situ. Saya kata, ada kalanya sesebuah hadis tidak dapat difahami melainkan dengan merujuk kepada sebab urut. Ini kerana berkemungkinan sesebuah hadis itu diucapkan sangat ringkas sehingga pembaca tidak dapat menduga apakah maksudnya. Ini menunjukkan bahawa sebab urut sangat penting dalam memahami hadis. Contoh berikut menjelaskan hakikat ni. Yang pertama, hadis ancaman kepada tumit kaki. Apa maksud hadis ancaman pada tumit kaki? Tengok, terdapat sebuah hadis sahih yang menyatakan dengan jelas bahawa Nabi SAW mencela tumit kaki. Hadis ini jika tak difahami berdasarkan kepada sebab urut, akan memberikan sedikit kemusykilan kepada pembacanya. Antara sebab ancaman kepada tumit kaki ini dikeluarkan, apakah sebab? Apa sebab? Kenapa? Tak tahu. Sebab ada hadis yang diriwayatkan secara ringkas. Contoh, Nabi SAW sebut dalam hadis, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit daripada azab api neraka. Kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat Ibnu Majah ni, pendek. Nabi SAW bersabda, celakalah tumit daripada api neraka. Tuan-tuan faham? Kita pun tak faham. Pasal apa Nabi ni tiba-tiba pergi marah kat tumit pula? Kan? Tak faham, kita pun tak faham, tiba-tiba nak pergi marah kat tumit kaki. Bila kita tak faham, kita kena rujuk dalam kitab-kitab hadis yang lain. Rujuk kitab hadis. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sunan Abi Daud, buka Sunan Tirmizi, buka Sunan Nasai. Sebab hadis ni ada dalam Ibn Majah. Kita kena tengok kitab-kitab yang lain. Kalau dalam riwayat hadis yang sama dalam kitab hadis lain ada tambahan sebab urut, dan pada masa tu memberikan kita sedikit pemahaman. Dan bila kita semak-semak, oh rupanya ada sebab urut dia, dan kita tengok kat situ. Jika dilihat daripada hadis ini, tidak begitu jelas mengapa ancaman ini dilakukan. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini tanpa dia menyatakan sebab urut bagi hadis ni. Ibnu Majah tak bawa sebab, dia riwayat secara ringkas. Kenapa Ibnu Majah riwayat secara ringkas? Wallahu a'lam. Berkemungkinan guru dia riwayat dengan cara ringkas. Berkemungkinan juga dia rasa hadis ni dah glamour bagi orang hadis. Sebenarnya hadis ni glamour bagi orang belajar hadis, dia akan jumpa hadis ni. Tapi orang yang tak biasa belajar, dia akan kata, pasal apa ni tiba-tiba nak pergi cela tumit ni? Tumit saya ada masalah ke? Kan? Walaupun tumit kita tak cantik, tapi sayang kat tumit. Kan? Tuan-tuan, sayang tak kat tumit? Sayang tumit sendiri ni. Cuma jarang tengok tumit. Kadang-kadang kita ni kaki pun jarang tengok. Bila last tuan-tuan tengok kaki? Bila last tengok kaki sambil kata, Alhamdulillah aku masih ada kaki, syukur pada Allah? Bila last? Jarang kau dah. Sebab tu orang kata, nikmat ni tidak akan dirasai melainkan setelah ia hilang. Betul?
Siapa yang selalu tengok kaki sambil kata syukur ada kaki? Orang yang kecil manis baru lepas kena potong kaki, masa tu dia tengok kaki dia, syukur dulu aku ada kaki, sekarang dah tak ada kaki aku. Sebab tu kita kadang-kadang kena banyak juga rasa syukur ni, kena banyak melahirkan syukur. Nikmat yang ada kan, tangan cukup sifat, kaki cukup, kena syukur pada Allah. Ya Allah, syukur, Alhamdulillah. Jarang kita buat kan. Saya lah, tuan-tuan mungkin selalu buat kan. Sambil-sambil baring tu tengok kaki, syukur, Alhamdulillah ada kaki lagi kan. Kena buat, baru kita akan rasa bersemangat nak solat lebih sikit. Ini nasihat untuk saya lah, dan juga tuan-tuan semua. Tak adalah imam baca panjang sikit dah komplain lah kan. Imam ni baca panjang kan. Okey, baik. Apabila dilihat kepada riwayat yang lebih terperinci, didapati hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segolongan sahabat yang mengambil wudu dan tidak menyempurnakannya, sehingga kan tumit kaki mereka tidak terkena air. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata takhallafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi safrah safarnaha fa adrakna wa qad arhakna al-'asr faj'alna natawadda wa namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautih wailul lil aqabi minan nar. Hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari. Kata Abdullah bin Amr, takhallafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika terlewat sikit daripada kami. Ketika kami bermusafir, dalam satu permusafiran, Nabi terlewat sikit. Kami jalan dulu. Bila kami berhenti di satu tempat, fa'adrakna, ini kaedah nak baca apa? Nak baca kitab Arab. Kalau fa'adrakna, kami mendapati. Kalau fa'adrakana, kita bariskan lam tu, Nabi dia mendapati kami, maka kita baca dengan fa'adrakana. Nabi SAW lewat sikit, lalu Nabi mendapatkan kami, mendapati Nabi. Lepas tu Nabi kira macam sampailah pada kami, Nabi nampak tak kami. Wa qad arhaqna al-'asr, dalam keadaan kami ni terlewat nak solat asar. Kami terlewat nak solat asar, terlewat nak semayang ni, waktu dah nak habis. Faja'alna natawadda, lalu kami pun berwuduk cepat-cepat sebab waktu asar dah nak habis. Kan orang Perlis panggil asar lah kan. Waktu asar dah nak habis. Betul ya? Waktu asar dah nak habis. So dia orang pun ambil wuduk cepat-cepat. Wa namsah ala arjulina, sampai tang kaki kami sapu. Nak bagi cepat, kami sapu dengan air. Fanada bi a'la sautih, Nabi pun seru kami dengan suara yang paling tinggi. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit tu daripada bahagian api neraka. Sebab ambil wuduk tak sah, tumit tak kena air. Dah kalau sapu atas, bawah tak sapu, tumit tak sapu, wuduk sah tak sah? Wuduk tak sah. Kerana mazhab ahli sunnah wal jamaah, basuh kaki tu wajib bagi orang yang tak pakai khuf, yang tak pakai stoking kulit. Yang ni memang tak pakai khuf lah ni kan. Sebab dia kata kami sapu di atas kaki, bukan sapu di atas khuf. Dan Nabi nampak. Ni satu benda nak ajar jugalah. Nabi SAW bila nampak satu benda tak betul dalam agama, orang buat benda tak betul, Nabi tegur terus. Kita kalau nampak orang buat benda tak betul, nak tegur tak? Biarlah, itu hal dia. Saya malas nak jaga tepikan orang.
Sebab kita tak rasa teguran itu memberi manfaat. Dan kita pun takut nak tegur orang, sebab kadang-kadang orang tak boleh terima teguran. Satgi kita pula kena sound balik. "Tak, maaf ni tadi ambil wuduk tak betul." Dia pun angkat, "Oh, kau ingat kau ambil wuduk bagus sangat." Yang tu kita malas nak tegur tu, kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila tak nampak kena bagi, bila kita dah nampak kita kena bagi tahu. Kalau kita seorang nampak, kita kena bagi tahu. Kalau kita tak mampu, kena pergi cari orang yang mampu nak tegur. Sebab kalau dia solat tak sah, kalau dia wuduk tak sah, solat tak sah. Bila solat tak sah tuan-tuan, jadi dosa besar. Ni yang kita tak mau. Dan Nabi SAW ajar kita, nampak benda tak betul, tegur. Ni benda tak betul, ni tegur. Orang yang terima nasihat, kalau nasihat yang diberikan pada dia tu betul, terimalah, kan? Terimalah. Pasal apa nak pergi takabur pula, nak pergi tanya pula, "Hang ingat hang bagus sangat ke?" "Taklah, saya taklah bagus, tapi dalam bab ni memang awak confirm tak bagus." Kalau saya jawab macam tu je lah, kan? Dalam bab ni awak memang confirm dah tak bagus. Dalam bab lain belum tentulah saya tak bagus, tapi mungkinlah saya tak bagus. Nabi SAW tegur sahabat yang buat benda tak elok, yang buat benda tak betul. Dan sahabat ni pun nak cepat, maka Nabi beri teguran. Nabi beri teguran betul-betul. Sebab tu saya kata, riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ini jelas menceritakan sebab atau peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW memberikan ancaman ini, iaitu terdapat para sahabat yang hanya menyapu air wuduk di atas kaki mereka sahaja kerana ingin bersegera sehingga tumit kaki tidak terkena air wuduk. Ini menunjukkan bahawa sapuan atas kaki tanpa khuf sewaktu wuduk adalah tidak dibenarkan. Kenapa disebut macam tu? Sapuan di atas kaki tanpa khuf tak boleh. Sebab ada mazhab Syiah, dia benarkan sapu atas kaki walaupun tak pakai khuf. Walaupun tak pakai khuf. Baik. Tapi pendapat tu pendapat yang tak tepat, pendapat yang batil. Kerana kaki memang kena basuh. Okey? Kecuali kalau pakai khuf. Yang kita pakai waktu kita dah wuduk lengkap dan kita pakai khuf stoking kulit tu, dan bila batal boleh sapu. Itu pun ada tempoh untuk bermukim sehari semalam, untuk bermusafir 3 hari 3 malam. Ini perbincangan dalam kitab fiqh. Okey? Baik. Yang kedua, menghilangkan ittirab, yakni menghilangkan kecelaruan pada teks hadis. Ittirab ni apa dia? Ittirab ni percanggahan yang berlaku di antara teks-teks hadis sedangkan ia merujuk kepada hadis yang sama, dan kesemuanya berada di satu kekuatan darjat yang sama sampai kita tak boleh pilih mana satu yang betul. Tak nampak mana satu yang betul, bercanggah-canggah. Okey, tengok. Yang pertama, kisah Nabi SAW lupa bilangan rakaat dalam salat. Tengok hadisnya, ya, ini hadis Bukhari. Salla bina, Abu Hurairah riwayat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala salla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zuhra rak'atain thumma sallam thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid wa wada'a yadahu 'alayha wa fil qaumi yawma idzin Abu Bakar wa Umar fahaba ay yukallimahu wa kharaja sur'anun nas faqalu qusiratis salah wa fil qaumi rajulun kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uhu dhal yadain faqala ya nabiy Allah anasita am qasurat faqala lam ansa wa lam taqsur qalu bal nasita ya Rasulullah qala sadaqa dhul yadain faqama fasalla raka'atain thumma sallam thumma kabbar fasajada mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar
summa wada'a misla sujudihi aw atwal summa rafa'a ra'sahu wa kabbar. Ini hadis Bukhari. Baik. Apa kata Abu Hurairah? Pada satu ketika Nabi SAW salat mengimamkan kami. Nabi jadi imam dekat Masjid Nabawi lah ni. Dan Nabi salat zuhur bersama dengan kami 2 rakaat. Nabi salat 2 rakaat. Summa salam. Kemudian Nabi pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat belakang semua pelik. Salat zuhur kan 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Jadi sahabat dah pelik dah ni. Nak kata musafir kita kat Madinah ni. So bila Nabi bagi salam, summa qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Nabi SAW pun bangun, Nabi pergi ke sebatang kayu dekat depan masjid. Ya. Wa wada'a yadahu 'alaiha. Nabi pun letak tangan Nabi dekat kayu tu. Nabi duduk rehatlah kan. Okey. Wa fil qaumi yawma idzin Abu Bakar wa Umar. Dalam ramai-ramai sahabat yang ada dalam masjid waktu tu Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayyukallimahu. Yang mana ya Abu Bakar dan Umar ni takut nak bercakap dengan Nabi. Mungkin Nabi muka masa tu macam ada benda yang tak kena kot. Ada benda macam tak kena sebab Nabi dah terlupa ni. Wa kharaja sur'anun nas. Orang ramai pun keluar daripada masjid. Dah selesai solat, depa pun kata apa? Mereka mengatakan qasuratis salah. Salat telah dikasarkan. Ni manusia cakap. Dah pasal apa masa Nabi bagi salam sahabat tak tegur? Sebab zaman tu Nabi masih hidup. Takut-takut berlaku perubahan hukum. Tuan-tuan, perubahan hukum ni dalam Islam dipanggil nasakh. Kita pun pakai perkataan tu, mansuh. Ada hadis yang telah dimansuhkan. Asalnya solat ni boleh cakap. Asal. Bila sahabat datang salat, orang lain dah mula salat. Yang tengah salat tu dia boleh bercakap dengan orang sebelah yang belum salat. Yang belum salat tu tanya, berapa rakaat dah? Dia boleh cakap 3. Tapi tengah salat. Tapi datang ayat Quran, batalkan. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap dah. Okey. Itu satu. Yang kedua, salat ni asalnya kalau kita nak rukuk, asal salat bila kita rukuk, kita letakkan tangan begini di tengah-tengah celah ganggang masa rukuk. Letak tangan macam ni, letak celah ganggang. Tu rukuk sambil kita tunduk. Kemudian dimansuhkan, letak atas lutut. Nampak? Okey. Jadi sahabat ni bila dia tengok ada berlaku pemansuhan daripada Nabi SAW, bila Nabi solat 2 rakaat, Nabi bagi salam, sahabat sebahagian duk ingat salat telah berlaku pemansuhan daripada 4 jadi 2. Jadi orang pun keluar pada masjid. Qasuratis salah, dia pun kata, salat telah pun dimansuhkan. Salat apa ni 4 rakaat telah dimansuhkan jadi 2. Okey. Wa fil qaumi rajul. Dalam ramai-ramai manusia tu ada seorang lelaki. Kana Nabi SAW yad'uhu Zal Yadain. Nabi panggil lelaki ni dengan gelaran Zul Yadain, pemunya 2 tangan. Sebab tangan dia panjang sikit. Dia punya tangan tu panjang sikit. Nabi SAW panggil dia, pemilik 2 tangan. Okey, pemunya 2 tangan. Dia kata kat Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, anasita am qasurat? Soalan dia, ya Rasulullah, adakah engkau lupa ataupun solat memang dah diringkaskan?
Maka Nabi SAW kata, bal nasita ya Rasulullah. Dia kata, lam ansa. Faqala lam ansa wa lam taqsur. Aku tak lupa dan solat pun tak diringkaskan. Sebab Nabi memang ingat Nabi semayang 4. Nabi memang ingat Nabi semayang 4. Rupanya Nabi semayang 2 je. Nabi kata, aku tak lupa dan solat pun tidak diringkaskan 4. Aku solat 4 lah tadi. Kata lelaki ni, bal nasita ya Rasulullah, bahkan engkau terlupa. Engkau terlupa ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengingat-ingat balik, oh, sadaqa Dzul Yadain. Dia cakap betul lah. Lupa. Dan apa Nabi buat? Faqama fasalla raka'atain. Nabi pun bangkit, Nabi salat tambah lagi 2 rakaat. Ini kaedah ni. Bila imam silap, bagi salam rakaat ketiga Nabi bagi salam, imam bagi salam, rakaat ketiga imam bagi salam, kita pun confuse. Rasa macam 3. Tengok sebelah 3 kan? 3. Bagi tahu Pak Imam 3. Pak Imam pun, ya ke? Kalau Pak Imam yakin, bangkit, takbir, tambah 1 rakaat lagi. Tambah 1 rakaat lagi. Okey, ini kaedah. Solat yang tadi yang 3 tu tak payah nak dibatalkan, boleh repair lagi. So Nabi ajar cara repair. Macam mana cara repair? Bangkit, angkat takbir, tambah berapa tak cukup. Tadi dah bercakap dah Ustaz. Cakap tu cakap tak sengaja tak apa. Sebab kita ingatkan solat dah habis. Macam ni cakap. Dia ingat solat dah habis. Nabi pun kata, sadaqa Dzul Yadain. Dzul Yadain cakap betul. Maka faqama fasalla raka'atain. Nabi pun bangkit, Nabi salat 2 rakaat, summa salam. Kemudian Nabi bagi salam. Habis 2 rakaat Nabi bagi salam. Summa kabbar. Kemudian Nabi bertakbir. Fasajada misla sujudihi aw atwal. Dah bagi salam, Nabi sujud sekali lagi. Takbir, sujud. Sama macam sujud dalam salat ataupun panjang sikit. Summa rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi angkat kepala, takbir lagi. Kemudian wada'a, kemudian Nabi turun balik, sama seperti mana sujudnya yang dalam solat tadi ataupun lebih ataupun panjang sikit. Kemudian Nabi SAW angkat kepala dan takbir, kemudian Nabi bagi salam balik. 2 sujud tu dipanggil sujud apa? Sujud sahwi. Clear? Tapi ni sujud sahwi lepas bagi salam Ustaz. Memang ada. Dalam mazhab Maliki dan Hanbali ada. Mazhab Syafi'i sebelum bagi salam. Mazhab Maliki dan Hanbali, saya tak ingat. Maliki aku tak silap, dia kata kena tengok tambah ke kurang. Dia kata kalau tambah sujud sahwi lepas salam, kalau kurang sebelum salam. Saya silap Maliki ke Hanbali. Tapi wallahu alam, dua-duanya okey. Dua-duanya boleh diamalkan. Sebelum salam pun okey, selepas salam pun okey. Tapi kalau tanya saya, sebelum salam tu bagus. Sebab orang tak confuse lah. Sebab orang tak confuse. Orang ingat solat masih belum habis lagi lah. Tapi nak buat lepas salam pun tak menjadi satu kesalahan. Baik. Muawiyah bin Hudaij, riwayat satu lagi hadis. Anna Rasulullah SAW salla yawman wa qad baqiyat minas salati raka'ah fa adrakahu rajul faqala nasita minas salati raka'atan faraja'a fadakhala al masjid wa amara bilalan fa aqama as-salah fa shalla lin-nasi raka'ah fa akhbartu bidzalika an-nas faqalu li ata'rifu ar-rajul qultu la illa an arah famarra bi faqultu hadha hu faqalu hadha Talhah bin Ubaidillah. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Baik. Muawiyah bin Hudaij kata, satu hari Rasulullah SAW salat dan Nabi bagi salam pada rakaat ketiga. Salat tu 4 rakaat, Nabi bagi salam pada rakaat ketiga. Fa adrakahu rajul, ada seorang lelaki cakap dengan Nabi, mendapatkan Nabi SAW, dia kata kat Nabi, nasita minas salati raka'atan, engkau telah terlupa 1 rakaat daripada salat, patut salam 4, tapi bagi salat rakaat ketiga dah bagi salam dah.
Faraja'a fadakhala al-masjid. Nabi pun kembali ke dalam masjid. Nabi patah balik, Nabi masuk dalam masjid. Wa amara Bilalan, dan Nabi mengarahkan Bilal untuk panggil manusia lah. Nabi pun mendirikan salat. Fasalla linnas, ya. Maka Nabi pun mengimamkan balik manusia 1 rakaat. Fa akhbartu bidzalika nas, lalu aku pun, kata Muawiyah, aku bagi tahu manusia tentang benda tu, Nabi buat macam mana bila terlupa 1 rakaat. Faqalu li, mereka tanya kepada aku, ata'rifur rajul, kamu tahu tak mana lelaki yang tegur Nabi tadi, yang kata Nabi terlupa 1 rakaat tu, kamu tahu siapa? Dia kata, la, aku tak kenal. Illa an arahu, aku tak kenal tapi aku nampak lelaki tu. Aku tak tahu nama, tak kenal dia, tapi aku nampak. Famarra bi, tiba-tiba lelaki tu lalu depan aku. Faqultu hadhahu, inilah dia. Inilah dia. Dia kata, faqalu hadha Talha bin Ubaidillah. Oh, yang ni Talha bin Ubaidillah. Tentang kenal Talha? Salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Salah seorang sahabat daripada 10 sahabat yang dijamin syurga, salah seorangnya Talha. Okey, ini hadis nombor 2. Okey, tengok hadis berikutnya. Imran bin Husain, dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallal asr fasallam fi 3 raka'at thumma dakhala manzilahu faqama ilaihi rajul yuqalu lahu al-khirbaq wa kana fi yadayhi tul faqala ya Rasulullah fadhakara lahu sani'ahu wa kharaja ghadban yajurru rida'ahu hatta intaha ila an-nas faqala asadaqa hadha qalu na'am fasalla raka'atan thumma sallam thumma sajada sajdatain thumma sallam. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Dia kata apa? Imran bin Husain kata, sesungguhnya Rasulullah SAW salat asar. Salat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Sampai kat rakaat ketiga, Nabi terus bagi salam. Pasal apa sahabat tak tegur? Kita kalau imam tak cukup rakaat, kita buat apa tuan-tuan? Kalau imam tak cukup rakaat, rakaat ketiga dia dah tasyahud, kita bangkit. Kita bangkit, kita bagi subhanallah ke imam. Subhanallah. Tapi pasal apa sahabat ni tak buat? Sebab kan zaman tu zaman perubahan hukum, sahabat tak tahu. Ingat Nabi terima wahyu. Serupa macam hadis, Nabi tengah salat, Nabi pakai slipper. Nabi pakailah capal Nabi tu. Dan bila Nabi salat, Nabi buang capal. Tengah-tengah solat tu Nabi buang capal. Sahabat tengok Nabi buang capal, sahabat apa pakat buang capal. Habis solat Nabi tengok capal bergelimpangan. Banyak capal dibuang. Nabi tanya, "Siapa hangpa buang?" Dia kata, "Kami nampak Nabi buang, kami buanglah." Takut-takut wahyu turun bagi tahu tak boleh pakai slipper. Dan Nabi kata, "Oh, tak apa, sebenarnya capal aku tadi ni ada najis. Jibril bagi tahu ada najis dan aku buanglah. Dan mana boleh bawa najis dalam solat. Jadi sebab tu aku buang." Oh, sahabat kata, "Kami ingat tak boleh solat pakai capal. Kalau capal bersih boleh bawa solat." Jadi sahabat ni ditunggu Nabi. Takut-takut ubah hukum. Dan sebab tu mereka tak tegur. Dan bila Nabi dah bagi salam rakaat ketiga, Nabi terus masuk dalam rumah. Dah bagi salam, lepas Nabi zikir apa semua, masuk dalam rumah. Tiba-tiba ada seorang lelaki nama dia Khirbaq, dan di tangan dia panjang sikit. Dia kata, "Ya Rasulullah." Nabi dia pun bersebut fazakara lahu sani'ahu. Dia bagi tahu kat Nabi, "Ya Rasulullah, Rasulullah ni dah solat 3 rakaat saja. Sepatutnya kita solat 4. Tapi 3 je dah bagi salam dah." Okey. Wa kharaja ghadban. Nabi pun keluar dalam keadaan muka Nabi marah. Nabi keluar tu macam marah sikitlah. Yajurru rida'ahu. Nabi tarik selendang Nabi. Hatta intaha ila nas, sehingga Nabi sampai kepada manusia yang salat tadi tu. Nabi kata, "Faqala asadaqa hadha?" Dia ni cakap betul ke? Dia kata, aku bagi salam 3 rakaat.
3 rakaat dah bagi salam dah. Betul kan ni? Maka sahabat kata, "Naam, betul." Maka Nabi pun tambah 1 lagi rakaat, kemudian Nabi bagi salam, kemudian Nabi sujud 2 kali, iaitu sujud sahwi. Okey, clear soalan dia, mana satu betul? Nabi bagi salam kat 3 rakaat ke kat 2 rakaat? Mana satu yang betul? Yang tegur Nabi ni Zulyadain ke Talha bin Ubaidillah? Semua riwayat ni sahih. Macam kalau dapat kat inti hadis, dia kata hadis ni tak betul ya. Tapi kita tengok apa kata para ulama. Baik, jika diteliti kepada zahir hadis ini, terdapat percanggahan pada lafaznya. Ia seolah-olah menunjukkan kecelaruan kerana satu riwayat mengatakan ia salat zuhur, manakala satu riwayat mengatakan ia salat asar. Begitu juga satu riwayat menyebutkan baginda memberi salam pada rakaat kedua, manakala 2 riwayat menyebutkan ia pada rakaat ketiga. Sebahagian kata salat asar, sebahagian kata salat zuhur, sebahagian kata 2 rakaat, sebahagian kata 3 rakaat. Dan mana satu yang betul? Okey. Namun apabila dilihat kepada sebab urut hadis ini, percanggahan ini dapat diselesaikan. Ini kerana ketiga-tiga hadis adalah hadis yang berlainan. Ini bukan satu hadis, ni hadis banyak. Maksudnya Nabi pernah lupa lebih daripada sekali dalam solat dia. Ustaz, Nabi lupa ke Ustaz? Ya. Cuma Nabi tak lupa dalam nak menyampaikan wahyu. Nabi lupa dalam urusan peribadi dia. Dalam nak menyampaikan wahyu, nak menyampaikan agama, nak menyampaikan Quran, nak menyampaikan sunnah, Nabi tak lupa. Tapi bila amalan peribadi, salat Nabi, Nabi lupa. Bahkan hikmah juga. Hikmah juga Nabi lupa ni. Ada hikmah Allah Ta'ala nak tetapkan pada kita. Apa dia? Kita boleh belajar bila lupa nak buat macam mana. Sebab Nabi dah tunjuk cara orang yang salat dan dia terlupa rakaat. Macam mana nak buat? Cuba bayangkan kalau Nabi tak pernah lupa. Macam mana kita nak buat? Imam dah terlupa rakaat, cari-cari dalam hadis tak ada. Nabi tak pernah lupa. Mulalah kita bergaduh. Ada yang kata solat balik semula lah. Ada yang kata tak payah solat balik semula. Okey dah tu, kita lupa, kira okey lah. Takkan Tuhan nak azab 1 rakaat je pun takkan nak berkira. Tapi Alhamdulillah, semua fatwa tu tak betul, ikut yang macam mana Nabi buat. Tambah berapa tak cukup, dan sujud sahwi. Okey? Baik. Al-Iraqi menjelaskan, wal jam'u baina hadzal ikhtilaf anna li Abi Hurairah qissatain wa li Imran qissatun ukhra wa li Muawiyah bin Hudaij qissatan ukhra qalahu al-muhaqqiqun. Cara kita nak harmonikan riwayat-riwayat yang berbeza ni ialah dengan kita katakan bagi Abu Hurairah ada 2 kisah, bagi Imran ada 1 kisah, bagi Muawiyah kisah yang lain. Semua tu kisah yang berbeza-beza. Bahkan kita pun dalam hidup pernah tak lupa rakaat? Pernah. Berapa kali lupa rakaat? Banyak kali, tak terkira. Nabi SAW ada 4 kali dalam hidup dia. Kira okey lah, hari-hari jadi imam 4 kali dia lupa. Kan? Kadang-kadang kita jadi imam banyak kali lupa. Betul Pak Imam? Pernah lupa tak Pak Imam? Pernah. Bila Pak Imam lupa, tuan-tuan jadi makmum jangan marah Pak Imam. Ingatkan imam. Jangan kata apalah Pak Imam, itu pun tak ingat. Tuan-tuan, lupa ni sifat manusia. Kadang-kadang orang stres jadi imam. Sebab bila lupa kena marah. Dia tak marah dalam masjid, dia pergi marah kat luar masjid masa tengah minum. Macam mana imam boleh lupa? Allowance kita dah bagi. Dia bukan kira allowance tak allowance, dia kira manusia. Daripada sinilah ulama' dia ambil satu hukum yang lain. Khusyuk dalam salat tak wajib. Dia sunnah muakkadah. Dia sunnah yang dituntut, dia tak wajib. Sebab kalau wajib, kena ulang balik salat ni. Orang yang lupa dah tentu dah tak khusyuk. Nabi ni khusyuk lah salat dia, tapi ada sikit Nabi terlupa.
Kalau khusyuk tu satu benda yang wajib, dan kena ulang balik lah. Ini satu keringanan untuk umat, satu keringanan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi itu membawa syariat yang samhah, syariat yang pemaaf, syariat yang ringan. Dan bila kita terlupa, ada cara untuk repair. Terlupa je cara untuk repair. Ni kalau kurang ustaz. Kalau terlebih rakaat macam mana? Kalau terlebih rakaat, makmum kena tegur imam. Tapi makmum ikut sekali ustaz. Depa bukan berani tegur imam, ataupun depa pun tak tahu nak buat apa, ikut juga. Dan semua kena sujud sahwi. Tak perlu ulang balik salat kalau memang semuanya berada dalam keadaan yang tak tahu, yang jahil. Kalau tahu, ikut juga, batal salat. Imam dah bangkit rakaat kelima. Aku ni yang kelima ni, orang pun bagi subhanallah, subhanallah, suruh duduk, dia tak duduk juga. Alang-alang tambah satu rakaat lah, pahala lebih. Solat 5 rakaat tak boleh. Dia bukan kira macam tu kan. Solat zuhur dia kata alang-alang solat 5 rakaat, takkan tak boleh. Lebih sikit bacanya, lebih sikit rukuknya, lebih sikit sujudnya, tak boleh, batal solat, kena duduk. Tapi kalau memang lupa betul-betul, lepas bagi salam baru orang ingat kan, lebih rakaat ni, dan sujud sahwi terus, solat itu dikira sah. Itu cara repair. Baik. Ibn Hajar juga berpandangan ia menunjukkan kisah ini berlaku lebih daripada sekali. Buktinya ialah konteks bagi ketiga-tiga hadis itu berbeza, cara penceritaan itu berbeza. Ada waktu Nabi masih dalam masjid, ada waktu Nabi dah keluar masjid, ada waktu Nabi masuk dalam rumah. Menunjukkan kisah itu berbeza. Sebab Nabi SAW solat dengan para sahabat ni 10 tahun berjemaah, hari-hari, kecuali hari perang lah. Dan kalau hari perang pun jadi imam juga. Maka selayaknya lah 4 kali itu kita kata cemerlang lah Nabi punya, orang kata apa, Nabi punya tata cara salat, cemerlang lah. Okey, baik. Mengetahui sesebuah hadis diriwayatkan dengan makna. Ni last sebelum kita berhenti, ya. Baik. Kadang-kadang ada hadis riwayat dengan makna. Bila kita tengok sebab urut, kita tahu ini kisah yang sama, cuma sahabat riwayat dengan makna. Contoh, saya ringkaskan, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, tawarkan diri nak menikah dengan Nabi. Nak menikah dengan Nabi. Ada waktu Nabi terima, ada waktu Nabi tak terima lah, kan? Ada waktu Nabi tak terima. Macam mana Nabi tak terima? Nabi akan diam dan Nabi akan bagi pada orang lain. Macam Khadijah, Nabi terima kan? Khadijah Nabi terima. Khadijah akan tawarkan kat Nabi melalui perantara lah, tak adalah Khadijah sebut depan-depan, Nabi Khadijah hantar orang lah, dan Nabi terima. Ada orang datang kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya nak serahkan diri, saya nak kahwin dengan Rasulullah. Ada waktu Nabi tak terima lah, maka Nabi serahkan pada sahabat lain, ataupun sahabat lain yang tawarkan, nikah dengan saya je lah. Okey, tengok kisah dia. Dia kata, Sahal bin Sa'ad kata, sesungguhnya dalam ramai-ramai manusia di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang seorang perempuan, bangkit seorang perempuan. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia ini telah menghadiahkan dirinya kepada engkau, maka tengoklah pandangan engkau. Nabi tak jawab. Kemudian dia bangkit lagi, dia kata, ya Rasulullah, perempuan ni menghadiahkan dirinya pada engkau, tengoklah pandangan kau macam mana. Nabi tak jawab. Kali ketiga pun dia tanya soalan yang sama. Perempuan ni dah hadiahkan diri pada engkau, dia nak kahwin dengan engkau. Nabi diam, tak jawab. Bangkit seorang sahabat, dah 3 kali tawarkan diri kat Nabi, Nabi tak jawab. Dan sahabat ni dia bangkit, dia kata, kahwin dengan saya lah. Maka dia kata, ya Rasulullah, ankihniha, ya Rasulullah, nikahkanlah dia dengan saya. Maka Nabi pun kata, hal indaka syai', hal indaka min syai', ada sesuatu tak nak jadi mahar? Dia kata, la. Dia kata, tak ada apa. Izhab fatlub walau khataman min hadid, pergilah cari walaupun sebentuk cincin besi. Dia kata, dia pun keluar, dia cari, tak ada. Dia datang kat Nabi, kata tak ada, tak jumpa. Nabi kata, hal ma'aka minal qur'ani syai',
ada tak bacaan Quran yang ada? Hafal tak ayat Quran? Dia kata, ma'i suratu kaza wa kaza, adalah surah ni dan surah sekian. Maka Nabi kata, idhab faqad ankahtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kau. Nabi kata ankahtukaha dengan perkataan nikah. Dalam riwayat yang lain disebut malaktukaha, aku miliki engkau dengannya. Dalam riwayat tadi kata ankahtukaha, yang ni kata malaktukaha. Dalam riwayat yang lain dia kata amlaknakaha. So perkataan-perkataan yang berbeza ni, mana satu yang betul? Ankahtukaha ke, malaktukaha ke, ataupun amlaknakaha? Semua riwayat ni sahih, tapi perawi riwayat dengan makna, kerana semua tu membawa makna yang sama. Maka sebab itu tuan-tuan tengok muka surat 54 tu, Ibn Hajar kata apa? Ibn Hajar kata, minal ma'lum, apa yang diketahui, anna Nabi SAW lam yaqul hadhil alfadhi kulliha, hadhil alfadha kullaha. Nabi SAW tidak menyebutkan lafaz ini kesemuanya. Nabi tak mungkin sebut satu perkataan ni semua sekali, satu tempat. Tak, mesti salah satu. Ya? Falam yabqa illa ayyakuna kullaha tilka sa'ah. Nabi tak sebut tiga-tiga perkataan tu dalam satu masa. Tak mungkin. Falam yabqa illa ayyakuna qala lafzuhu minha wa 'abbara anhu baqiyatur ruwah bil makna. Jadi tidak ada kemungkinan lagi melainkan Nabi hanya sebut satu lafaz, tapi perawi meriwayatkan dengan makna. Maka sebab itu, dengan kita melihat kepada sebab urut, kita tahu ni perawi, sebab kisah dia sama. Seorang perempuan datang serah diri kat Nabi SAW untuk menikah. Tiba-tiba ada seorang lelaki pula. Nabi tanya pula. Nabi suruh cari pula. Pergi cari. Walaupun cincin besi. Dia pun kata tak ada. Nabi kahwinkan dia dengan pengetahuan dia terhadap Quran menjadi mahar. Jadi itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Tuan-tuan ada soalan? Ya. Yang ni berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Sebahagian ulama kata kalau masa tu dah sampai lama sangat, tempoh di antara ingat dengan solat tu, dia perlu ulang balik, maka solat yang awal tu tidak sah bila tak cukup rakaat. Ya. Wallahu a'lam. Kalau dia tahu tu tempoh masanya tak panjang, tempoh masanya singkat, dia baru sampai kat kereta tu baru nampak tak cukup, dan dia boleh masuk balik. Dia boleh masuk balik. Sebab tadi kan ada manusia pun keluar daripada masjid kan. Tapi kalau dah lama sangat kan, dah lama sangat, dan kena solat balik lah, kerana dah terlalu lama tempoh masa tu. Tu kalau dah lama sangat, dan kena solat balik lah. Solat tadi tu dikira tidak sah kerana tak cukup rakaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Okey? Ada sikit soalan daripada banyak kan ni, bukan sikit. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor, apa maksud segera berbuka dan lewatkan sahur? Segera berbuka bukan maksudnya bila masuk azan asar buka. Maksudnya betul-betul masuk maghrib. Dia kata azan asar pun dah buka dah. Pasal apa? Dia kata kita kan disuruh segerakan berbuka. Tak. Bila azan maghrib, kita pasti dah matahari terbenam, jangan tunggulah makan. Sebab kita nak bezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Yang mana puasa orang Yahudi ni dia sampai lewat. Dia lewat. Kau tak silap sampai terbit bintang pun tak silap, baru dia makan. Kita tak macam tu lah. Okay? Lewatkan sahur ni maksudnya bukan tengah-tengah malam tu makan. Betul-betul orang kata apa? Hujung malam lah, sebelum masuk subuh, supaya memberi tenaga. Nama pun sahur. Makan waktu sahur lah. Waktu sahur iaitu waktu di hujung malam sebelum masuknya fajar. Okey?
Baik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sekiranya saya pulang ke kampung seminggu sebelum raya dan melazimi solat saya jamak dan qasar sepanjang berada di kampung mengikut pendapat Imam Hanafi, bagaimana dengan solat tarawih? Adakah selepas jamak dan qasar maghrib isyak perlu sunat ba'diyah dulu baru tarawih atau tak perlu tarawih sebab dalam musafir? Okey. Boleh bermusafir. Waktu solat tarawih masuk ialah apabila kita telah melaksanakan salat isyak secara sah. Salat isyak tu sah dan kita boleh salat tarawih. Okey? Jadi bila kita dah jamak qasar, kita dah jamak dah takdim, jamak takdim, maksudnya kita solat isyak tu di waktu maghrib. Solat isyak tu dah sah dah? Sah. Dan kita boleh solat ba'diyah dah lepas tu? Boleh. Boleh solat isyak, solat tarawih tak lepas tu? Boleh lah. Sebab waktu isyak, bukan waktu isyak, solat isyak telah dilakukan secara sah. Boleh. Jangan tinggallah solat tarawih sebab malam al-qadar kan. Jangan tinggal solat tarawih itu. Wallahu a'lam. Okey? Itu aja yang saya boleh sampaikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada masjid yang memberikan ruang pada kita pada petang ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak pada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah bersama kita di Zoom dan juga di Facebook. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan jika ada kesempatan dan waktu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.